Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 14/9/23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincangkan masih lagi dalam ayat yang menceritakan, yang membongkar tentang perangai, tingkah laku dan keburukan yang terjadi daripada sifat munafikin ataupun orang panggil munafik. Di mana munafik ini satu sifat yang buruk, yang jahat. Allah SWT dah sebut kepada kita dalam bermula daripada ayat 8 sampailah ke ayat yang kita baca ini, ayat 20. Ini cerita-cerita munafikin. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 17 sehingga ayat 20. Allah Ta'ala buat bandingan, dia panggil masal. Bandingan ini kepada orang munafikin dengan orang yang menyalakan api. Orang nyalakan api cepat padam. Nak bagi tahunya bahawa munafik ni dia sembunyi setara mana pun cepat terdedah rahsia dia. Itu contoh yang pertama, bandingan yang pertama. Bandingan yang kedua, Allah cerita tentang hujan yang turun dengan guruh dan kilat. Ini bandingan kepada keadaan munafikin yang tidak stabil, resah, sentiasa berada dalam keadaan terumbang-ambing, dalam keadaan stres dan macam-macam lagi perangai munafik yang kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita baca ayat. Ayat kita ini bermula dari ayat 17 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayat dipanggil Al-Amsal. Al-Amsal mana bandingan. Allah Ta'ala buat bandingnya orang munafikin dengan orang yang menyalakan unggun api. Bila ada api, ada dia berjalan. Bila api padam, dia tak boleh nak pergi mana. Sebab apa? Sebab bila tak ada api, gelap. Itu nak ceritanya cepatnya Allah Ta'ala dedahkan rahsia puak-puak munafikin. Dia buatlah perancangan rapi ke tak rapi ke, sekejap je dapat dikesan. Nah, ini munafik. Itu dia panggil al-masalul al-awwal. Masal ataupun bandingan, contoh bandingan yang pertama. Tengok tafsir, tengok terjemahan dulu. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Nah, ini yang pertama ni. Perbandingan hal mereka, golongan munafik itu yang cuba memporak-perandakan masyarakat Islam dengan kelicikan tipu daya mereka, samalah seperti orang yang menyalakan api. Kita nyala api. Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Apabila api itu menerangi sekeliling, api nyala, cerah kawasan dia tu. Tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi itu, padam api. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Apa jadi? Apa bandingan Allah Ta'ala buat ni? Mari kita tengok apa ulama tafsir kata. Ai masalul munafiqin, bandingan orang-orang munafik yang menzahirkan iman dia, zahirnya beriman, duduk sekali dengan orang Islam, kemudian dia kufur, tak percaya. Mula-mula dia Islam, cerahlah dia, macam orang nyala api, nyala curah molek dah. Summa kafaru, kemudian gelap balik dengan kufur. Allah kata perangai munafik ini sekali beriman banyak kafir ni, kama saliman awqada nara, bandingan seperti orang yang menyalakan unggun api supaya dia dapat menerangi kawasan dia tu dan dia boleh berjalan cerah. Ambil manfaat daripada unggun api itu, sama ada manfaat cahaya atau manfaat atau tadfi'ah. Kalau musim sejuk kita nak panaskan badan, nak panas, nyala heater zaman kita hari ni. Maka ayat ini, bandingan ini bandingan yang pertama ini, tashbihum bi annahum amanu, oleh kerana mereka menzahirkan iman seolah-olah macam dia nyala api, cerah. Orang beriman orang cerah. Orang beriman ni dikira orang yang cerah. Falamma adaat ma haulahu, bila nyala, cerahlah sekeliling dia tu. Ai anaratin nar ma haulal mustawqid, lampu telah menyuluh, mencerahkan sekitar orang yang nyalakan api. Fa absara bihi ma yanfa'u wa yadurruhu, dia boleh tengok mana benda yang baik, mana benda yang tak baik, mana benda yang bermanfaat, mana benda rusak, kita tahu. Nak pergi ambil barang apa tahu, ini kayu, ini ular, ini apa ni, ini apa. Yang pentingnya dengan cahaya cerah tu kita boleh tengok yang baik, yang tak baik. Wal muradu bizalika annahum absarul haqq. Nak bagi tahunya mereka munafik ni, dia duduk bersama Nabi di Madinah. Dia sudah nampak kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ini benar, ia ni jelas, ia ni tak jelas. Maknanya molek dah tu. Molek dah. Bila dia mengaku beriman, selamatlah dia. Darah dia selamat, harta benda dia selamat. Dan interaksi Nabi sallallahu dan para sahabat dengan mereka sebagai seorang Muslim,
Kalau ada kemenangan, ada zakat, ada apa, ada pembahagian, mereka masuk dalam senarai. Itu dia panggil bandingannya seperti orang nyala api, dapatlah manfaat. Zahaballahu binurihim. Kemudian api itu Allah Ta'ala padamkan. Allah Ta'ala padamkan. Ai khamadatin nar. Api padam. Wantafa'an nur. Bila api padam, cahaya pun hilang. Fazahaba anhum ma yanfa'uhum wa huwa nur. Maka hilanglah dari mereka apa yang mereka dapat manfaat, iaitulah cahaya. Wa baqiyahum ma yadurruhum. Tinggal lagi apa yang memudaratkan, iaitulah asap, al-ihraq, terbakar. Kenapa? Sebab mereka tadi beriman, kemudian mereka kufur setelah beriman. Tinggal hati mereka terbakar dengan kekufuran. Terbakarnya hati mereka itu dengan apa? Dengan segala keraguan. Allahu Akbar. Rugi. Besarlah kerugian dia. Molek dah duduk dekat Nabi, dapat hidayah, tengok Nabi duduk kuliah, tiba-tiba dia jadi kafir. Itu dia panggil analogi bandingan. Cahaya cerah, tiba-tiba padam. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Baku fi iddatiz zulumat, mereka duduk dalam beberapa kegelapan. Tanda ni, bila padam cahaya iman, duduklah mereka dalam kegelapan yang pelbagai. Satu, gelap malam. Yang kedua, gelap bila kita hilang lampu, hilang cahaya. Lebih teruk daripada gelap malam saja. Contoh gini, kita tengah malam, kita berjalan, lampu ada tangan kita nampak, tiba-tiba lampu padam. Rasa macam mana? Orang panggil berpinah lah. Orang Kelantan kata penah, tak nampak apa. Oh sudah. Maknanya orang yang duduk yang gelap terus, mungkin dia lebih ringan daripada orang yang duduk cerah kejap lepas tu gelap. Ini Allah Ta'ala banding ingin teruk. Mana kalau kapir tulis tu teruk, kapir, tapi tidaklah seteruk kegelapan yang dilalui oleh munafikin. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Wal muradu ma asbahu fi min zulumatil kufri. Mereka duduk dalam gelak kufur, gelak syak, keraguan, dan gelak sifat munafik, bertalam dua muka, bermuka-muka. Sini ada, sini ada. Kita mengatakan Allah Ta'ala kata fi zulumat, dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Tengok dalam ayat ini ada dua, nur dengan mufrad. Tidak kata anwar, nur cahaya. Zulumat jamak, kegelapan yang pelbagai. Sebab apa? Sebab cahaya itu satu je daripada Allah Azza wa Jalla. Gelap mari daripada syaitan, mari daripada hawa nafsu, mari daripada iblis, mari daripada pelbagai. Maka zulumat itu diguna dengan kalimah jamak sebab gelap itu banyak jenis. Maka Allah kata apa? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini package tiga serangkai. Mereka seolah-olah orang pekak, bisu dan buta. Habislah. Kita ni kalau pekak lagi, bisu lagi, buta lagi, nak gimana kita ni? Kalau sakat buta saja, telinga dengar, mulut bercakap, ramai orang alim. Orang alim yang tak nampak mata, ramai. Berapa ramai mufti-mufti atas dunia ni, muhaddisun, ulama-ulama fuqaha, mereka kafiful basar, tak nampak mata. Tapi kalau tak ada telinga, bisu pula. Kalau mata ada pun lemah. Mata ya kelipah nampak orang, tapi nak bercakap tak boleh, nak dengar orang kata tak boleh. Maka gunalah bahasa isyarat. Tapi kalau package tiga-tiga tak ada, apa lagi? Buta, tuli, bisu. Allahu Akbar. Tengok Allah Ta'ala gambarkan buruknya sifat munafikin. Tiga-tiga sekali diberi package. Package somun, tuli. Dia mula dengan tuli dulu. Pekak tu tuli lah. Pekak daripada apa? La yasma'una huda, mereka tak dengar petunjuk.
Quran mari tak dengar. Wala yantiquna bihi, mereka tak bercakap dengan bukmun bisu, tak bercakap dengan Quran, tak bercakap dengan Islam, cakap dengan kafir. Umyun, buta, la yubsirunahu biqulubihim, mereka tak tengok dengan mata hati mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 sekali package Allah campak ke atas munafiqin, wal iyaz billah. Ayat ini ditafsir dengan ayat tanda suratul hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata bukan mata hak celak kelipah ni, tapi buta mata hati yang ada dalam dada. Hak ni lebih dahsyat lagi. Buta mata ni lebih ringan daripada buta mata hati. Mata celak tapi hati buta, dahsyat. Dan juga ditafsir dengan ayat surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 3, Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka beriman, lepas tu dia kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala meteraikan seal, cop atas hati dia tak faham apa yang dikata, apa yang didengari, apa yang diucap, semuanya tak masuk dalam kepala, tak tembus dalam hati, wal iyazu billah. Maka Allah kata fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Ay la ya'udu ilal huda, mereka tak boleh lagi nak balik kepada kepala modal dia, iaitulah petunjuk Allah Ta'ala, setelah mereka menjualnya dengan kehendak nafsu, jualnya dengan kehendak kepala otak dia. Kita kata inilah kerugian yang besar. Duduk dekat Nabi, menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk munafikin. Untuk munafik. Untuk kita hidup kita ni, fiqhul hayah kitanya, kita ini bukan cerita munafik ni, cuma nak kait dengan kerugian. Orang duduk dekat dengan pusat pengajian Islam, duduk dekat pondok, tak mari ngaji pondok. Rugi tak rugi? Rugi. Orang lain beribu-ribu orang duduk online dalam seluruh pelosok dunia, bercita-cita kalau boleh hadir depan ni. Tak? Betul tidak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi hak duduk dekat ni, tak mari. Hak duduk dalam masjid dia pun tak mau juga pergi Al-Quran. Kenapa? Kita rasa kita alim dah, kita pandai dah, hak pergi Al-Quran pula negara. Banyak kerugian berlaku dah. Dia panggil bertingkat-tingkat kerugian. Ini dia panggil tamaklah al-masal al-awwal, bandingan yang pertama, bandingan tentang orang munafikin dengan orang nyala api. Mulut nyala sekejap, padam. Orang munafik beriman sekejap, lepas tu kafir, habis. Kemudian kita berpindah kepada al-masal as-sani, bandingan yang kedua. Tengok ayat 19. Au kasaybim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Mari turun hujan lebat. Bukan sahaja hujan, bersama dengan gelap gelita. Dalam gelap, hujan turun. Dan guruh, Allahu Akbar, wa ra'dun wa barqa. Guruh serta kilat. Kilat mari latam bagi. Kita nak bayangkan betapa dahsyatnya suasana itu. Kalau hujan saja kita rasa relax, ni hujan, guruh lagi, kilat lagi, angin lagi. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita. Sehari dua ni kita dengar banyak pokok-pokok tumbang bila hujan. Ada hak mati. Hak biasa ni tak sekira hak gempa bumi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala lah bantu saudara-saudara kita di Maghribi, di yang berlaku gempa bumi. Semoga Allah selamat yang hidup. Allah Ta'ala bagi rahmat pada yang sudah meninggal. Allah bagi kesembuhan yang sakit. Amin ya rabbal alamin.
Bila bunyi kelak-kelak, apa jadi? Wa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka menyumbakkan jari, ambil jari, sumbat telinga ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir. Takut bunyi, sumbat telinga. Lish hazaral maut, kerana mereka takut mati. Takut mati, sumbat telinga. Wallahu muhitum bil kafirin. Makan mereka, masakan, ada sing gigi tengah tu. Masakan mereka boleh terlepas, tak lepas dah. Kalau kelak mari kongkong lah. Sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Maka di sini au huna litanwi', pelbagai. Fa ba'dul munafiqin, sebahagian orang munafik sama seperti yang pertama tadi. Nyala api, padam. Ngaku beriman, kafir. Itu. Wa ba'duhum yushbihu hadza. Setengah lagi pula seperti ini, seperti bandingan yang kedua, bila dengar guruh kuat, sumbat telinga, tak mau dengar. Jadi ini dia katakan bahawa au huna litanwi' untuk pelbagai dua jenis munafik. Dua jenis munafikin. Nauzubillah. Jadi maksud bandingan di sini ada juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa zahaba Ibnu Jaririn At-Tabari dan murid-murid dia yang mengikut pandangan Tabari mengatakan dua misal ni kepada satu jenis munafik ya. Cuma keadaan berbeza. Sekali dia nyala api, sekali lagi turun hujan. Au qasayyibin minas sama' au bermakna waw. Dan dengan mana dan? Kita mengatakan tak apalah dua-dua tu. Yang pentingnya ada dua-dua jenis munafikin ataupun satu jenis munafik je tapi halah keadaan berbeza. Baik, kita bagi tafsir ayat. Au qasayyibin, atau seperti hujan yang turun. Bila hujan turun dengan guruh, dengan kilat, sumbat tangan dalam telinga, apa dia bandingan? Allah kata, tengok. Al-muradu bis-sayyib, apa maksud hujan di sini? Al-Quran nazala min indillah. Maksudnya hujan itu seperti Quran yang diturunkan daripada Allah. Quran turun lagi, hujan turun dari langit. Walladhi yuzhirul munafiquna bi alsinatihim imanahum. Orang munafik pun kata dia beriman. Kita ikut Quran. Maka fihi zulumatun, maka berlakunya bertingkat kegelapan. Gelap malam, gelap awan, gelap hujan, gelap saja. Maksud dia orang munafikin ada 3 kegelapan: syak, kufur, nifak. Syak tu ragu, tak percaya. Kufur, ingkar, menentang. Nifak, bermuka-muka. Maka Allah gambarkan malam itu syak, gelap, tak nampak apa. Sahab, awan yang menutupi kufur, kafir itu tutup mata hati. Dan hujan seperti munafik. Allahu Akbar. Berat ni dia punya bandingan. Wa ra'dun, hujan, ra'dun, apa dia ra'dun? Guruh ni bunyi suara qam tu. Maksud dianya wa'idul Quran, janji-janji yang Allah sebut dalam Quran, amaran dalam Quran. Kalau kamu tak beriman, ini bala. Kalau kamu lawan, ini kesan. Jadi termasuklah awamiruhu wa nawahi, arahan daripada Allah dan larangan daripada Allah ada dalam Quran. Mana itu ibarat guruh beratom, maknanya Quran turun mengetuk kepala munafikin dan semua kepala orang atas dunia. Jadi kalau kita orang beriman, celik mata cepat. Munafikin sumbat telinga. Itu dia panggil ra'dun. Fahum minha fi hali khaufin wa faza' syadid. Orang munafik ini
takut sangat pada Quran, takut. Tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat 4, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik kalau dengar kata Quran baru turun, menggigil dia. Mereka menyangka semua suara-suara itu hentam mereka belaka. Kata kita tu, nak bicara kita tu, dia takut Allah dedahkan tembelang mereka. Apa ini? Itu perangai munafikin. Dan juga ditafsirkan dengan ayat surah At-Taubah ayat 56-57, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dia mari bersumpah dia ikut kita, dia bersama dengan kita, dia sokong kita, tapi sebenarnya mereka ada kaum porak-poranda, tak kata apa. Jadi ini perangai munafik. Baru kita nampak, oh baca tafsir baru sedap. Sayyib, hujan itu Quran. Apa ni? Yang kedua, ra'dun, janji-janji, amaran dalam Quran. Dianggap seperti guru. Yang ketiga, barqun, kilat. Kilat ni apa pula? Kilat ni kelap, cerah, tengok gelap, lap, mari cahaya sekejap. Kilat ini maksudnya hujajul Quran. Hujah-hujah dalam Quran tu mantap. Dalil-dalil dalam Quran tu mantap. Puak munafikin dengar tercengang dia. Macam orang terlalu gelap, mari kilat lah. Kita pun selek mata sekejap. Tapi apa boleh buat? Mereka tertutup mata hati, tak nampak. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka sumbat telinga, tangan dalam telinga kerana takut kepada guru. Maksudnya as-sawa'iq. As-sawa'iq itu waradun apa ni, mendengar suara petir. Sawa'iq itu mana sa'iqah, suara petir tam tu. Hujah apa ni dia panggil takalif. Segala keberatan syarak. Segala keberatan syarak Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala larang, Allah suruh buat yang wajib, Allah galakkan buat yang sunat. Semua tu dia panggil as-sawa'iq, macam petir. Mari. Jadi dia tak mau dengar. Maka oleh kerana mereka tak mau dengar nasihat, tak mau dengar amaran daripada Quran, sumbat telinga, sumbat tangan dalam telinga. Ini puak munafik ini orang tak mau dengar nasihat. Kita orang beriman pun hak tak dengar nasihat ni ada spesies ni. Spesies tak mau dengar juga ni. Na'udzubillah. Hazaral maut, kerana dia takut mati, dia sumbat tangan dalam telinga. Ai hazara min hululil wa'id allati tawa'adahu Allah fil Quran. Dia takut datang sungguh. Mari sungguh. Apa yang Allah Ta'ala bagi amaran dalam Quran dia takut. Wa isfaqam min hululi uqubatillah. Mereka takut Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas sifat munafik. Dia tahu dia munafik. Dia tahu dia kufur. Dia tahu dia bermuka-muka, jadi dia takut. Jadi dia takut Allah Ta'ala segerakan tindakan di atas dunia, ataupun Allah tangguhkan tindakan di akhirat. Dua-duanya takut. Baik, Allah Ta'ala bagi amaran di akhir ayat, wallahu muhitum bil kafirin. Buat munafik, Allah SWT tahu semua apa yang kamu buat. Ilmu dia meliputi segala perkara. Mu tak usah sembunyilah. Kalau dia kata tak usah nusuk. Nusuk ni mana sembunyi. Tak usah sembunyi. Allah Ta'ala tahu apa yang kerenah dan perbuatan kamu. Nusuk pun tak jadi. Allahu Akbar. Baik, kita tamatkan ayat ni dengan ayat yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Kilat. Al-barqu itu makna kilat. Kilat itu hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Lap, mari sampai nak buta dia. Apa dia maksud? Yushikul barqu min shiddati lama'anihi. Dengan sebab kuatnya cahaya kilat tadi, hampir-hampir membutakan mata puak-puak munafikin. Maksudnya betapa kuatnya cahaya Quran dengan hujah-hujah yang mantap, dengan maklumat yang lengkap,
dengan pendedahan tentang munafikin yang jelas, maka seolah-olah membutakan mata dia. Mana jelas depan mata dia tu. Depan mata dia jelas Quran ni, tapi dia butakan mata dia, tak mau tengok. Kita kata itulah perangai buruk, perangai huduh, perangai tak juruh puak-puak munafikin. Malangnya hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, bahkan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama adaa lahum masyaufi, tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahaya. Mai kilat, jalan molek, lagi kejap. Wa idza azlama alaihim qamu, apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Nak gimana ni? Kita lepas kena kilat, memang akan berpinah mata kita, tak gimana. Sebab kita tak tahu kata apa. Kita duduk dia orang mai suluh mata kita lah, tak nampak. Jadi Allah bandingkan, setelah dia dengar hujah Quran, mereka kebengongan, tak tahu nak beriman ke tak saya beriman. Kalau kita beriman, kita kena ikut Muhammad. Tak mau beriman, kita terhubung ambing. Allahu Akbar. Bahaya tengoknya. Itu bandingan yang cukup menarik. Cukup menarik. Iza zahara lahum nurul haq, bila terdetik dalam hati mereka cahaya keimanan, cahaya kebenaran, dia berjalan sekejap ikut iman. Khatawatin yasirah, beberapa langkah, tapi malangnya iman itu tak lekat dalam hati dia, tak lekat. Wa idza azlama fala yalbas an yantafi, bila gelap balik, kafir semula, jumpa geng-geng dia, pergi ke kelak dia, apa jadi? Mereka terus mendustakan Allah, mendustakan Rasul, menolak Al-Quran. Itulah perangai munafikin. Jadi orang panggil terumak ambil syak wa taraddud, duk ragu, duk mikir, karut, semua tu pokok dia berlaku. Allah kata apa? Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan sekiranya Allah menghendaki, nascaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau Tuhan nak, Tuhan padam je apa ni, mata dia tu biarnya buta mata. Ai haza tahdidun wa wa'idun, ini amaran, ini peringatan. Allah Ta'ala nak hilangkan pendengaran mata mereka, uqubatan lahum ala nifaqihim wa kufrihim. Allah Ta'ala nak jatuhkan hukuman di atas perbuatan jahat mereka, munafik dan juga kufur. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Aizu qudratin, Allah Ta'ala berkuasa nak jatuhkan hukuman, nak ke atas orang munafikin. Maka takutlah kamu akan kemurkaan Allah, takutlah kamu akan siksaan Allah, takutlah kamu akan tindakan yang Allah Ta'ala nak ambil ke atas kamu. Sebab kalau Allah Ta'ala ambil, terlentang dia, tak nak gimana. Rebah beleping orang Kelantan kata. Nak lawan siapa? Nak lawan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka itulah dua bandingan. Orang munafik ini beriman sekejap, lepas tu kafir. Maka bandingan dia seperti nyala api sekejap, lepas tu padam. Nyala api sekejap, lepas tu padam. Itulah kerugian yang besar. Bandingan yang kedua, Allah Ta'ala bawa mari Quran dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan hujah, dengan segala bukti barahin, tapi mereka tak terima, mereka ragu. Maka dia tetap berada dalam keadaan kebingungan. Sebab walaupun cahaya Quran itu sangat jelas, tapi mereka tetap bingung. Sebab apa dia bingung? Sebab dia tak mau ikut Quran. Wal-iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk sebagaimana yang ditunjukkan dalam sifat munafiqin. Na'udzubillahi minal khuzlan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ada sebuah kitab yang menarik yang kita baru je keluar ni. Tajuk dia Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Kita nak bagi tahu pada masyarakat yang Islam tulen, yang Islam terumbang-ambing, yang liberal kata orang, ataupun ada golongan-golongan munafik yang syak ragu pada Islam. Kita nyatakan bahawa Islam ini cara hidup. Inilah buku yang kedua, kembar kepada buku kita yang pertama, Keindahan Islam.
Ada satu buku lagi nama Keindahan Islam, menunjukkan Islam itu indah. Yang ni Islam cara hidup. Kita nak solusi, nak mencari apakah lorong-lorong yang baik untuk kita lalui. InsyaAllah itulah usaha kita kepada para jemaah yang kita nak perkenalkan kepada masyarakat. Islam itu cara hidup, bukan cara barat, bukan cara Jepun, bukan cara Cina, bukan cara orang putih, tapi cara Islam. Baik, kita maklah kita tafsir ayat cara ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada fawaid. Faedah yang pertama, tengok ayat, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballah. Bandingan orang kafir ni, orang munafik ni seperti orang yang nyalakan api. Bila ada nyala api cerah, dia suka. Bila api padam, dia tercengang. Maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa cahaya Allah Ta'ala itu terpisah daripada orang. Kalau cahaya duduk di kita sentiasa, imanlah kita. Tapi cahaya itu datang dengan hujah. Cahaya itu datang dengan bukti. Cahaya itu datang dengan segala keyakinan. Maka orang yang beriman, dia akan yakin, dia akan berpegang dengan cahaya keimanan, dan merekalah orang yang berjalan di atas landasan nurun minallah, cahaya daripada Allah. Inilah orang yang selamat. Jadi kita bimbang hari ini, kita cahaya ada di tangan kita, tapi cahaya tidak bermanfaat sebab kita tak suluh dengan cahaya. Artinya Quran ada di tangan kita, kitab tafsir ada di tangan kita, kitab hadis ada di tangan, tapi tidak menjadi lampu suluh, torchlight kata orang, tak menjadi lampu spotlight yang menyuluh jalan kita. Quran ini hanya ada di tangan, diambil berkat, dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan, maka itu satu kerugian. Ini ayat ini yang mengajar kepada kita betapa ruginya awak cahaya ada di tangan tapi tak suluh. Allahul musta'an. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala kata zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala hilangkan cahaya mereka. Wahad dipanggil mufrad, binurihim, nur, dia tak kata anwar. Kemudian Allah kata wa tarakahum fi zulumat. Allah Ta'ala biarkan mereka duduk dalam kegelapan. Jamak. Kenapa? Fa innal haqqa wahid. Yang benar itu satu je, mari daripada Allah melalui jalan yang dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Mun ikut dia panggil siratal mustaqim. Bukan ikut hawa nafsu, bukan rekaan bid'ah, bukan rekaan apa-apa, maka kita kena ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zulumat, jalan-jalan kebatilan, jalan kesesatan cukup banyak. Mari daripada syaitan, mari daripada hawa nafsu, mari daripada manusia yang jahat, mari daripada rekaan-rekaan yang pelbagai. Maka Allah Ta'ala jamakkan zulumat dan dia ifradkan an-nur. Ayat ini seperti ayat tanda pelajar surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala wali bagi orang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka daripada kegelapan syirik, menifak, munafik, segala maksiat kepada cahaya iman. Jadi nur biasanya mufrad, zulumat jamak. Jelaslah kepada kita cahaya itu satu, jalan kesesatan itu banyak. Na'udzubillahi, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang-ambing sebagaimana dibiarkan munafikin. Yang ketiga, Allah Ta'ala cerita kepada kita, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iq. Allah Ta'ala Allah Ta'ala cerita mereka jadikan anak-anak jari sumbak dalam telinga dia kerana takut pada petir, takut kepada suara guruh tadi. Dan dalam ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu nak mengambil mata mereka. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut dua perkara, telinga dengan mata? Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut telinga dengan mata? Jawab dianya,
dua sumber maklumat yang mereka dapat. Dua sumber maklumat. Sama ada kita dengar atau kita lihat. Daripada kita lihat, masuk dalam hati berfikir. Orang yang tak nampak mata, Allah Ta'ala beri pendengaran. Maka dalam dua contoh ini, bila dengar guru, sumbat telinga. Allah bagi, bila Allah Ta'ala hantar bagi Quran sebagai hujah, sebagai bukti, sebagai segala perkara yang baik, mereka tak mau dengar, dia sumbat telinga, dia lari daripada Quran, dia lari daripada hujah-hujah yang mantap, semata-mata nak ikut hawa nafsu, nak ikut syaitan. Kerana itulah Allah Ta'ala buat dua misal, dua perbandingan ini yang cukup menarik untuk kita perhati dan untuk kita belajar. Para jemaah sekalian, itulah dia panggil masal, bandingan dalam Quran. Banyak lagi lah masal-masal. Yang keempat, Allah SWT kata, falamma adaat ma haulahu. Bila dia nyala api menyala, cerah sekeliling. Kata di ulama tadabbur, anna lil imani nuran. Iman tu cahaya. Iman tu cahaya. Cahaya ni kalau dia tembus masuk dalam hati orang, maka bercahayalah hati orang itu, berimanlah dia. Maka cahaya ini memberi kesan, termasuk kepada hati munafik. Jadi orang munafik ni kadang-kadang bila dia dengar ceramah, dengar kuliah, dia terkesan pada masa tu. Tapi apa boleh buat, cahaya dia padam sekejap ya. Bila dia pergi jumpa, dalam Tuhan Allah Ta'ala sebut bila mereka bersama dengan orang beriman, yaquluna amanna inna ma'akum wa idza khalau ila syayatinihim, bila dia balik pada syaitan-syaitan dia, boh-boh dia, qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Oh, kami bersama kamu tadi main-main ya tu, tunjuk muka ya dekat orang Islam. Maknanya cahaya iman tu masuk sekejap, lepas tu dia keluar balik, tidak berkampung, tidak orang kata tak tumah, tidak terpasak dalam hati munafik. Wal-iyazubillah. Ini yang kita takut hari ni. Takut hati kita ni, hati hanya menerima, nampak cahaya tapi tidak terkesan dengan cahaya. Ada Quran, tidak beramal dengan Quran. Macam mana nak amal dengan Quran kalau baca Quran pun tidak, faham Quran pun tidak? Kita kata wal-iyazubillah. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, walau sya'allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah hilangkan mata dia, hilangkan telinga dia. Maka di sini dua alat panca indera ini adalah merupakan sumber ilmu, sumber maklumat. Jadi kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala selamatkan mata kita, selamatkan telinga kita. Itulah di antara doa yang kita baca di dalam zikir pagi dan zikir petang. Tengok dalam kitab Jawi ni, zikir nombor 18. Tengok, perasan tidak? Yang kita baca pagi-pagi. Allahumma afini fi badani. Kata belakang. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiatkanlah aku pada tubuh aku. Kita minta tubuh kita sihat. Afiatkanlah pada pendengaran aku. Kita minta telinga kita tak tuli. Tuli dari dua-dua pihak. Tuli daripada mendengar terus, ataupun mendengar tapi tuli dari menerima kebenaran. Ini lebih dahsyat. Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada afiatkanlah kami kepada penglihatan kami. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan penglihatan kita dengan dua dimensi. Yang pertama, selamat jangan buta. Yang kedua, tak buta tapi buta penglihatan, buta basirah, tak tengok kebenaran. Itulah doa yang kita ambil. Maka doa ni jangan tinggal. Pagi baca, petang baca, pagi baca, petang baca. Itu dipanggil doa as-sabah. Ada jemaah tanya apa beza buku ni dengan buku ni. Jawabnya, isi tak beza, yang bezanya warna dan susunan. Hal ni dia pecahkan. Zikir daripada Quran, zikir daripada sunnah. Yang Jawi ni kita tak pisah. Kita pakai ambil nombor straight satu hingga ke akhir. Isi kandungnya sama. Penyusun pun sama. Penerbit berbeza. Yang ni Telaga Biru. Yang ni kita keluar untuk orang yang datang ke pondok ziarah sini, kita bagi hadiah.
Bahkan Darut Taibah juga telah mengambil inisiatif, orang yang beli melalui dia apa-apa kitab diberi hadiah, kecuali habis dia punya stok, maka tak adalah hadiah tu. Wallahu a'lam. Jangan marah, yang tak dapat tu sabar, insya-Allah satu hari ada dapat balik. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah, tamatlah kita tentang munafik. Insya-Allah kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kepada beberapa ayat selepas daripada. Tak banyak, dalam 3-4 ayat je satu hari. Bolehlah tuan-tuan study, kan? Insya-Allah tidak banyak. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.